Dan sekarang tadi seperti yang kami bincangkan, kita akan bercakap lagi tentang program vaksinasi, di mana kali ini kita akan bercakap tentang program vaksinasi kepada Barisan Hadapan Ekonomi. Dan untuk bincang tentang perkara ini, bersama kami di talian Skype Dr. Alauddin Sidal, Timbalan KSU KPDN HEP, dan juga Encik Syafiee Syamsuddin, Timbalan Presiden Persatuan Peruncit Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita utarakan soalan pertama kepada bahagian Timbalan Ketua Setiausaha. Baru-baru ini KPDN HEP telah pun keluarkan kenyataan media berkenaan dengan program imunisasi untuk Barisan Hadapan Ekonomi. Boleh doktor terangkan siapakah yang dikatakan Barisan Hadapan Ekonomi ini dan kenapa mereka dikategorikan seperti itu? Baik, terima kasih. Kita sedia maklum bahawa kerajaan telah pun melaksanakan program vaksinasi kepada rakyat ini bermula dengan petugas barisan hadapan melibatkan petugas kesihatan, keselamatan, penguatkuasaan, ya. Dan ini diikuti dengan program vaksinasi melibatkan kelompok masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas. Dan fasa selanjutnya akan menyusul untuk kelompok-kelompok masyarakat yang lain dan juga penduduk negeri. Justru program vaksinasi Barisan Hadapan Ekonomi khususnya untuk sektor perdagangan penyedaran atau sektor peruncitan ini adalah merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk mempercepatkan proses vaksinasi di kalangan rakyat, khususnya di kalangan pekerja-pekerja sektor peruncitan bagi membantu mencapai imuniti kelompok atau herd immunity di negara ini. Jadi program vaksinasi Barisan Hadapan Ekonomi bagi sektor peruncitan ini adalah bertujuan untuk menyokong objektif program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi pelaksanaan program ini akan dapat memastikan kelangsungan sektor ekonomi, khususnya dalam aspek perdagangan pengedaran atau peruncitan, di mana kita telah pun mendengar semalam bahawa dalam sektor ini sebanyak 10 aktiviti di bawah sektor peruncitan ini disenaraikan sebagai perkhidmatan perlu dan dibenarkan beroperasi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan penuh pasal pertama. Antaranya adalah melibatkan pasar raya, barang keperluan asas harian, jagaan diri, stesen makanan dan minuman, kedai kucing, khidmat, restoran untuk bawa pulang, kedai pernikahan dan sebagainya. Jadi kita merasakan di sini bahawa barisan tugas hadapan sektor peruncitan ini wajar untuk divaksinasi dengan segera untuk mencapai imuniti kelompok dalam memastikan sektor peruncitan ini yang membekalkan perkhidmatan dan barang tertentu tidak terjejas dalam situasi pandemik dan juga semasa kita menghadapi krisis ekonomi. Tentu kita faham kesihatan tugas-tugas ataupun warga kerja sektor peruncitan ini adalah sangat-sangat penting untuk bolehkan mereka bertugas dengan selamat dan memastikan bekalan makanan, barang keperluan harian serta perkhidmatan-perkhidmatan perlu yang digariskan tadi itu sentiasa dapat memenuhi dan mencukupi untuk keperluan seharian. Okey, dan Tuan Syafiee Syamsuddin selaku Timbalan Presiden Persatuan Peruncit, mungkin boleh kongsikan apakah pandangan dan respon pemain industri seperti Aeon itu sendiri? Kami di pihak peruncitan amat bersyukur dan berterima kasih kerana pengumuman ini sangat-sangat kita ala-lutan. Kalau kita lihat pekerja sektor peruncitan sebenarnya adalah frontliners, ya, seperti yang kita tahu Barisan Hadapan yang bertanggungjawab memastikan bekalan makanan dan barangan keperluan negara sentiasa mencukupi. Mereka juga merupakan tonggak tulang belakang pergerakan ekonomi negara kita. Jadi kalau saya lihat pekerja-pekerja peruncitan ini memang sangat berisiko tinggi. Kalau sekiranya kita tidak memberikan prioriti kepada pekerja-pekerja sektor peruncitan. Kita juga melihat ini adalah satu pengumuman yang baik kerana kita adalah asas dari pergerakan ekonomi, khususnya
PKP yang akan kita jalankan mulai esok, kerana banyak industri yang lain akan tutup, tetapi asasnya untuk kita terus bergerak adalah makanan, sumber makanan. Makanya ini adalah sangat penting bagi semua pekerja-pekerja peruncitan untuk kita diberikan suntikan vaksin dengan secepatnya, insyaAllah. Baik, dalam hal ini KPDN telah pun diberi tanggungjawab untuk merancang dan juga menyelaraskan program vaksinasi sektor peruncitan ini dengan semua pemain industri yang berkaitan. Tujuannya adalah supaya sepanjang besar warga kerja dalam sektor peruncitan ini dapat menyertai program vaksinasi yang telah kita aturkan ini. Sehubungan itu, KPDN telah pun menjalinkan kerjasama dengan jawatan kuasa tugasan imunisasi COVID-19 atau CIF bagi tujuan penyelarasan pelaksanaan program ini. Satu sesi dibagus dan juga perangan telah dilaksanakan oleh KPDN dan juga CIF yang ini melibatkan persatuan pertumbuhan dalam sektor peruncitan serta syarikat-syarikat dan juga pemain industri dengan dihadiri lebih 60 wakil syarikat yang terlibat. Dalam sesi ini kita telah mengadakan taklimat dan perbincangan bagi menjelaskan peranan dan tanggungjawab masing-masing, di mana secara umumnya agensi-agensi sektor alam ini termasuklah Kementerian Penyelaran bertanggungjawab dalam aspek tertentu seperti pembekalan vaksin, latihan, pengurusan pusat pembelian vaksin dan seterusnya. Manakala syarikat swasta ataupun sektor swasta yang atau menyediakan pekerja-pekerja barisan hadapan peruncitan ini bertanggungjawab dari segi pendaftaran, menarik pekerja terlibat, keperluan pusat pembelian vaksin, pasukan sokongan dan sukarelawan dan seterusnya. Jadi dengan perkataan setiap pihak ada pembagian tugas dan tanggungjawab. Sebagai contohnya, syarikat yang ingin mengambil bahagian dalam program vaksinasi sektor peruncitan ini perlu mengumpulkan maklumat di alamat syarikat, senarai cawangan, lokasi, bilangan pekerja dan seterusnya. Dan pihak KPDN akan membuat penyelarasan pendaftaran dari segi alihan pekerja untuk pembelian vaksin, lokasi di mana mereka boleh mendapatkan vaksin dan seterusnya bersama dengan pihak CIF. Manakala syarikat yang mempunyai bilangan pekerja yang kita tahu bahawa ada setengah syarikat besar dalam sektor peruncitan ini, bilangan pekerjanya melebihi 1,500 orang. Jadi lebih mudah untuk mereka menumbuhkan pusat pembelian vaksin ataupun PPP ini. Jadi dalam hal ini mereka boleh memberikan cadangan kepada KPDN misalnya diikuti perkara yang berkaitan dengan mereka yang menerima vaksin ini, kadang mereka menjadi lokasi PPP, kapasiti peralatan, kapasiti cadangan PPP, keperluan peralatan perubatan dan sebagainya lah. Dan pada masa yang sama, KPDN juga bekerjasama dengan Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia, Malaysia Retail Association, Malaysia Retail Association bagi tujuan pelaksanaan program ini. Melibatkan cadangan PPP tadi, pasukan sukarelawan, pasukan sokongan kesihatan dan juga perkara lain yang berkaitan apabila kita mengadakan program vaksinasi kepada pekerja barisan hadapan sektor peruncitan ini. Baik, Encik Shafie, dengan melihat kepada penjelasan daripada Dr. Lauddin sebentar tadi, bagaimana dari segi susunan keutamaan untuk setiap peruncit dalam pemain-pemain industri yang diwakili oleh persatuan, Encik Shafie? Encik Shafie, masih di talian bersama kami? Okey, nampaknya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, prioriti yang pertama adalah untuk kita memberikan kepada sektor peruncitan bekalan makanan. Itu yang pertama yang mungkin harus kita perhatikan. Dan yang kedua, pastinya semua yang ada kaitannya dengan penghantaran atau kiriman barang-barang makanan kepada bukan hanya ke supermarket tetapi juga kepada semua rumah-rumah ya, kerana kita tahu sebab lebih ramai customer pelanggan kita yang order barang-barang
ke rumah. Jadi itu juga penting bagi kami. Dan seterusnya juga adalah kepada semua staf atau pekerja-pekerja peruncitan keseluruhannya, termasuklah di setiap mal-mal, dan juga kepada semua pekerja-pekerja yang ada kaitannya dengan peruncitan yang bukan di mal tetapi di keliling mal itu, di luar mal. Contohnya ada di kedai-kedai di luar. Kita berharap mereka juga akan diberikan kesempatan untuk diprioritikan untuk mereka mendapat vaksin, insyaAllah. Dan kita juga diberitahu ada perancangan menggunakan mal sebagai pusat vaksinasi. Jadi adakah betul, dan dari segi persediaan logistiknya pula bagaimana? Ya, betul. Kita sudah mendapatkan banyak maklumat daripada kementerian, khususnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dan kita melihat persiapan ini dibagi tiga. Yang pertama adalah persiapan di tempat lokasi sendiri. Jadi itu sangat penting kerana walaupun ada 8 jenis PPV ataupun pusat pemberian vaksin, ada 8 jenis, ada yang boleh memberikan penerima suntikan hanya 200 orang dalam sehari, tapi ada juga yang besar sehingga 1,600 orang sehari. Jadi kita harus siapkan tempat yang luas di mana itu penting bagi semua PPV untuk mengelolakan PPV ini. Juga kita harus pastikan yang kedua adalah logistiknya. Jadi contohnya tempat stok vaksin yang harus kita simpan itu harus dengan suhu yang baik, dan juga kita mempunyai luas area di mana semua orang-orang yang datang untuk mendapatkan vaksin itu boleh menunggu di ruang yang benar, dan ada space yang besar untuk kita ada penjahatan yang kita tahu itu penting. Jadi itu logistik itu juga sangat penting selain daripada space besar. Dan yang ketiga adalah engagement ataupun pelibatan kita bersama orang-orang yang ingin mendapatkan vaksin. Kerana kita tidak mahu ada satu panik. Kerana kita dengar ada panic buying, dan kita juga tak nak sampai ada panik untuk merebut-rebut untuk mendapatkan vaksin. Jadi organisasi kita itu harus baik, efisien, dan kita harus lebih banyak berbicara dan berbual dengan all the stakeholders. Yang pertama, staff-staff yang akan mengambil vaksin ini, tetapi juga kepada semua staf-staf mall dan juga staf-staf retail yang lain, peruncitan, kita harus lebih banyak berbual dan memberikan mereka maklumat supaya mereka tidak panik. Dan dengan ini, dengan semua orang-orang yang kita harapkan dapat mengambil vaksin akan diambil dengan baik. Baik, akhir kata daripada Dr. Alauddin berkaitan dengan sasaran untuk pemvaksinan dengan strategi ini. Kita sudah pun dengar daripada Yang Amat Perdana Menteri secara keseluruhan sasarannya 150,000 dos sehari. Untuk program ini sahaja, Dr. Alauddin, apakah sasaran pihak KPDN HEP? Ya, terima kasih. KPDN HEP dalam hal ini sedang menjalankan penyiasan bersama dengan CITF dan juga wakil-wakil industri untuk memastikan sekitar 500,000 pekerja di sektor peruncitan ini bakal menerima vaksin dalam jangka masa yang terdekat, dan dikatakan program ini kita dapat mulakan dalam bulan Jun ini. Dan kita juga sedang merancang dari aspek pengukuhan pusat pemberian vaksin atau PPV. Tadi ini adalah merupakan satu keperluan asas yang sangat penting bagi memastikan program vaksinasi ini dapat dilaksanakan. Dan perancangan kita akan laksanakan di lokasi-lokasi yang strategik bagi pastikan pekerja-pekerja atau pekerja dalam sektor peruncitan ini dapat mengakses lokasi dengan mudah. Dan pada masa yang sama juga kita anggarkan kita akan dapat membangunkan lebih kurang 300 PPV di pelbagai lokasi di seluruh negara dengan kerjasama daripada pemain-pemain industri, persatuan atau pertubuhan dalam industri peruncitan ini khusus untuk memenuhi keperluan vaksinasi pekerja barisan hadapan ekonomi bagi sektor peruncitan. Dan KPDN HEP mengharapkan agar semua syarikat dalam sektor peruncitan satu selesai, sama ada syarikat besar ataupun syarikat kecil, sama ada bilangan pekerja mereka kecil ataupun sedikit ataupun ramai
kerja untuk mendaftar dengan segera. Kita akan membuat penyelesaian dari lokasi, akses kerja kepada PPP yang terdekat dan mereka penentuan tarikh yang kita akan syaratkan dengan CISM dan seterusnya. Jadi kita berharap sangat agar mereka dapat berbuat demikian dan juga boleh mengumpulkan permohonan dengan segera kepada KPDN HEP dengan kadar yang segera lah untuk bantu kerajaan memutuskan rantaian kegiatan wabak COVID-19 ataupun hasil kerajaan untuk mencapai kerja ataupun imuniti kelompok. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alauddin kerana bersama kami. Terima kasih Encik Shafi kerana bersama kami di talian dalam memberi penerangan berkaitan dengan pemvaksinan untuk mereka yang berada di Barisan Hadapan Ekonomi.